Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah menghadirkan kita di taman-taman syurga. Taman syurga adalah halaqah ilmu, majlis ilmu. Demikian definisi taman syurga menurut penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikri. Kalau kamu melintasi melalui taman syurga, hendaklah kamu singgah dan memetik sesuatu daripada taman tersebut. Kata sahabat, apakah itu taman syurga wahai Rasulullah? Nabi menjawab, halaqah zikir atau halaqah ilmu yang diperintahkan untuk kita singgah dan memetik, maksudnya mengambil faidah daripada majlis ilmu. Majlis kita pada malam hari ini memperbahaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim untuk kita membaca dan juga bertadabbur. Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha, kata baginda Rasulullah. Celaka orang yang baca Quran kalau dia tidak bertafakkur. Tuntutan Al-Quran dibaca untuk mendapatkan pahala, difahami untuk diamalkan. Oleh sebab itu dijadikan kebiasaan majlis bulanan, majlis syarabut tahur, membaca Al-Quranul Karim dan juga menafsirkannya untuk kita mendapatkan pahala dan juga dapat mengamalkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulil haqqu mir rabbikum. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Berbicara tentang dakwahan-dakwahan, pengakuan-pengakuan sebahagian orang yang menganggap dirinya benar. Ada yang mengatakan bahwasanya berhala itu Tuhan yang benar. Ada yang mengatakan matahari Tuhan yang benar. Ada yang mengatakan api Tuhan yang benar. Ada yang mengatakan Tuhan tiada, itu perkara yang benar. Berapa banyak orang yang mendakwa kebenaran pada akidah dan keyakinannya. Allah berfirman dalam ayat ini, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran bukan milik sesiapa, tapi milik Tuhan kamu. Karena yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak satu ketika dahulu orang yang dia berkeyakinan kebenaran itu bahwasanya asal usul manusia daripada monyet. Diyakini hal itu sekian lama oleh golongan orang tertentu. Mereka tidak mengetahui bahwasanya kebenaran itu datang daripada Allah yang menciptakan manusia daripada asalnya daripada tanah, kemudian yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian setelahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada air mani. Alam nakhluqkum min ma'in mahin, bukankah aku ciptakan kamu daripada air yang hina, yakni diceritakan oleh Allah asal usul manusia. Hal ini diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya manusia bila ingin mencari kebenaran, bukan melalui seseorang, bukan melalui buku, bukan melalui internet, melainkan dipastikan adakah itu benar menurut Allah Subhanahu wa taala atau tidak. La yu'raful haqqu birrijal walakin i'rifil haqq ta'rif ahlahu. Tidaklah kebenaran itu dikenali melalui orang yang bercakap, tapi kenalilah kebenaran, kamu akan kenal orang yang benar. Kenali kebenaran dulu, baru kita akan mengetahui siapa yang benar. Wa
qulil haqqu min rabbikum. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Bila kebenaran sudah ada di hadapan kamu, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mahu beriman meyakini kebenaran ini, silahkan. Siapa yang mahu kufur, silahkan. Bukan bermakna pada ayat ini Allah memberi kebebasan kepada hambanya untuk memilih yang benar atau memilih yang tidak benar. Kalimat faman syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin beriman silakan, siapa ingin berkufur silakan, tetapi ianya adalah bersifat ancaman kepada mereka yang kufur. Dengan dikatakan inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami sediakan kepada orang yang kufur neraka yang berdinding mengelilingi orang-orang berada dalam neraka sehingga mereka tidak boleh keluar. Nak lompat di mana? Umpama orang yang dia diberitahukan oleh itu pihak berkuasa. Contohnya, kelajuan di jalan raya 110 kelajuannya. Siapa yang ingin lebih daripada itu silahkan. Siapa yang ingin ikut silahkan. Tapi yang dia laju lebih daripada 110 maka dia kena saman. Ini polis artinya bagi kita bebas untuk tekan minyak 180 atau dia mahu kita tak lebih daripada 110. Mahu kita tidak lebih daripada 110 sebab kalau tidak nanti kena saman. Artinya setiap kalimat yang menunjukkan seakan-akan kita diberi pilihan, hendaklah ianya dipastikan. Kalau di hadapan kita ini ada madu dan ada racun, yang mahu madu minum, yang mahu racun minum, adakah maknanya kita boleh pilih untuk minum racun? Of course tidak, sebab kita tahu racun berbahaya. Yang madu adalah hal-hal yang baik atau minuman yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, ini iman, ini kebenaran, ini kufur. Kalau kamu milih iman, kamu selamat. Kalau kamu pilih kufur, kamu tidak selamat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mahukan kita milih iman supaya kita selamat dan tidak memilih kufur karena kita tidak akan selamat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Oleh sebab itu di sini kita belajar bagaimana kita kalau dihadapkan dengan dua pilihan. Hendaklah kita memastikan pada dua pilihan itu yang mana benar menurut Allah dan yang mana salah. Dan pastikan yang benar menurut Allah kita ambil. Walaupun bertentangan dengan kita punya keinginan. Sebab yang benar atau kebenaran miliknya Allah Subhanahu wa taala, yang memilih kebenaran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan kalau mereka meminta minuman, akan diberikan minuman yang panas yang boleh membakar kepada wajahnya. Itu minuman sebelum diminum, minuman orang-orang yang berada dalam neraka. Minuman itu sebelum masuk ke mulutnya sudah boleh membakar kepada wajahnya. Apatah lagi kalau masuk ke dalam mulutnya. Subhanallah. Ini mulut kan lidah kan daripada dari daging yang kalau kena sesuatu tajam saja sedikit sudah tak boleh menahan rasa sakit. Belum lagi di dalam ini laluan untuk air ini yang begitu halus. Kalau diberikan minuman panas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini minuman sebelum masuk ke dalam pada bahagian yang sangat halus dan lembut tubuh badan manusia ini, daripada tepat berjauhan wajahnya sudah boleh terbakar. Apatah lagi kalau masuk ke dalam, wal iyadu billah. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Seburuk-buruk minuman adalah minuman itu. Lalu kenapa manusia masih memilih hal yang tidak benar? Sementara ancamannya adalah minuman tadi. Kenapa manusia masih memilih ketidakbenaran itu walaupun akan menanggung resiko adab yang begitu dahsyat, kalau bukan oleh kerana manusia menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Jangan menjadi hamba kepada hawa nafsu, jadilah hamba kepada Allah. Apa-apa yang benar kita ambil, apa-apa yang tidak benar kita tolak.